kami pada petang ini dari kumpulan saya, Ni Abdul Aziz dan juga Firdaus Alias. Tajuk yang kami pilih adalah pendekatan dan strategi dalam manhaj akli dalam pengucapan awam. Dan antara insan yang dijadikan bahan kajian oleh kami adalah almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz sendiri. Dan sebenarnya kami tidak mahu menggunakan almarhum pada namanya kerana walaupun beliau, jasad beliau sudah tiada, tetapi ruh dan semangat perjuangan beliau masih kekal dalam anak-anak tali rantai perjuangan beliau. Okey, sebagai pendahuluan, pengucapan awam ini digunakan untuk menyampaikan maklumat dan juga mesej yang ingin diutarakan oleh penceramah atau pemidato. Ianya digunakan sebagai salah satu alternatif dalam penyampaian dakwah di samping penulisan dan juga perkadiran. Dan kita tidak dapat menafikan bahawa pengucapan awam ini merupakan salah satu benda yang sangat berkesan dalam mendidik dan juga mengaruhi orang lain. Dan merujuk pada tajuk kita, iaitu pendekatan dan strategi manhaj al-akli. Apa yang dimaksudkan dengan manhaj al-akli adalah pendekatan menggunakan prinsip-prinsip akal dan logika. Tuan Guru Ni Abdul Aziz sebagai seorang ulama terkemuka di dunia ini dan merupakan antara 500 pemimpin Islam yang terkenal di dunia. Beliau menggunakan manhaj al-akli dalam kebanyakan ceramah-ceramah beliau, terutama dalam ketika mana rapat umum dan juga ketika mana beliau bersama-sama dengan rakyat beliau di Kelantan. Sebagai seorang graduan yang telah melanjutkan pengajiannya di Universiti Melbourne di India dalam bidang hadis dan juga bahasa Arab di Al-Azhar Mesir dalam pengajian master, beliau mempunyai ketelitian dan juga keilmuan yang diselipkan dalam kebanyakan ucapan beliau. Bahkan kebanyakan perumpamaan yang beliau datangkan semasa pidato beliau itu tidak terjangkau oleh pemikiran kita sebagai rakyat biasa, dan maknanya di bawah itu diselipkan dengan dakwah kepada Allah Ta'ala dan ada kaitan dengan kehidupan masyarakat sekelilingnya. Dan seterusnya, sebagai seorang yang juga telah memerintah Kelantan dari tahun 1990 hingga 2013, beliau mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kalangan rakyatnya, bahkan rakyat Malaysia amnya dan rakyat dunia. Okey, kita kembali kepada tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya adalah metod dakwah. Okey, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan tiga metod. Metod yang pertama adalah bil hikmah, iaitu secara hikmah, dan metod yang kedua adalah mau'izatil hasanah, iaitu dengan nasihat atau contoh teladan yang baik. Dan yang ketiga adalah mujadalah, iaitu berdebat. Okey, dalam menggerakkan ketiga-tiga metod tersebut, tiga manhaj yang boleh digunakan. Manhaj yang pertama adalah manhaj atifi, iaitu pendekatan dari sudut emosi, dan yang kedua adalah manhaj at-tajribi, iaitu secara empirikal, dan yang ketiga pendekatan dari sudut akli, manhaj atifi. Okey, pendekatan dari sudut emosi. Pendekatan dari sudut emosi ini secara umumnya ia menjuruskan ke dalam hati para makmum, menggerakkan perasaan-perasaan mereka. Okey, sebagai contoh, kaedah yang digunakan seperti menutup kata-kata yang lembut dan mesra dan menampilkan sikap-sikap yang baik dan lemah lembut terhadap mereka. Seterusnya adalah manhaj at-tajribi. Manhaj at-tajribi adalah pendekatan dari sudut empirikal. Pendekatan dari sudut empirikal ini adalah dianggap sebagai kaedah sains, disebabkan
pendekatan ini melibatkan uji kaji secara ilmiah. Okey, pendekatan empirikal ini menjurus kepada deria seperti mata, telinga, deria-deria manusia tersebut dari hasil penyaksian yang dilihat atau didengari tersebut, dan ia diambil berdasarkan pengalaman uji kaji tersebut. Seterusnya pendekatan dari sudut akli, iaitu manhaj akli. Pendekatan manhaj akli ini yang kami ingin fokuskan. Okey, disebabkan tajuk yang kami pilih adalah pendekatan manhaj akli dalam pengucapan yang disampaikan oleh Tuan Guru Abdul Aziz bin Nikmat. Seterusnya saya akan membentangkan pendekatan dari sudut akal, iaitu manhaj akli. Pendekatan yang digunakan merujuk pada minda dan mendorong kepada pemikiran, pemerhatian dan pengambilan iktibar. Pendekatan ini mampu menyebabkan seseorang makhluk itu berfikiran jauh dan melibatkan berbagai-bagai kiasan. Antara contoh gaya ataupun kiasan yang ada pada pendekatan manhaj akli ini, yang pertama, kiasan lebih utama. Yang kedua, kiasan sebanding. Yang ketiga, kiasan terbalik. Dan yang keempat, kiasan tersembunyi. Lebih utama, Rasulullah SAW membuat kiasan ini seperti dalam hadis yang menyuruh menutup aurat. Sabda Rasulullah SAW, "Wahai Nabi Allah, mestikah kami menutup aurat walaupun sendirian?" Jawab Nabi, bukankah Allah lebih berhak untuk seseorang manusia malu dengannya? Kiasan sebanding pula ialah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, seperti seorang yang ingin berzina dibandingkan sekiranya zina itu berlaku pada keluarganya. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan minta izin untuk berzina. Maka orang sekitarnya mencelanya dan berkata, "Celakalah engkau." Maka Rasulullah menghampiri dan memanggilnya dan berkata, "Adakah kau suka apabila zina itu berlaku pada ibumu?" Maka ia menjawab, "Ia tidak suka." Yang kedua, itu berdebat, berbincang dan berdialog secara teratur dan ikhlas untuk mencari kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 tentang metod ini, iaitu melalui mujadalah. Dakwah cara ini dilakukan dengan cara yang terbaik, iaitu secara sopan santun dalam perdebatan dan perbincangan, serta saling menghargai antara satu sama lain, bersesuaian dengan pandangan Syekh Kutub. Bermujadalah adalah suatu cara untuk memburuk-burukkan pribadi seseorang. Bermujadalah dengan cara batil atau bisyai'iyah dan akan menjatuhkan maruah seseorang. Diraka ceramah. Almarhum Tuan Guru Abdul Aziz bin Nikmat telah dilahirkan di Kelantan pada tahun 1931. Beliau memulakan pendidikan dalam bahasa Arab, Melayu dan bahasa Melayu. Selepas menamatkan pendidikan menengah, beliau menyambung pelajaran di Deoband Darul Ulum di India dan meraih memperoleh Master Degree in Arts dalam perundangan Islam dan kehakiman di Universiti Al-Azhar di Perak. Sebelum menyebutkan diri dalam bidang politik secara sepenuh masa, beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru di Ma'had Muhammadi Kota Baru dan juga sebagai pendakwah bebas. Beliau menjadi aktif dalam politik pada tahun 1967 dan dalam pilihan raya umum semenjak tahun 1999 beliau telah memenangi kursi Dewan Undangan Negeri di kawasan Semak Api. Beliau mengekalkan kursi tersebut pada tahun 1990 dan lepas menawar Kelantan, beliau telah dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan pada 23 Oktober 1990. Tuan Guru melepaskan jawatan Menteri Besar Kelantan selepas pilihan raya umum ke-13 pada Mei 2013. Tuan Guru juga telah berkhidmat dengan Negeri Semelang selama 23 tahun. Beliau seorang sederhana dan lebih dikenali dalam kalangan penduduk kampung dan bandar sebagai Tuan Guru, dan beliau tidak pernah berhenti memberi khutbah Jumaat
satu ceramah dari tahun 1959 sehingga 1978 dan semenjak 1990 hingga sekarang. Tuan Guru telah berkahwin dengan Datin Hajah Tun Sabaria binti Tuan Ishak dan Najib yang diperlukan 10 orang anak, iaitu 5 lelaki dan 5 orang perempuan. Okey, seterusnya masuk kepada strategi dan pendekatan yang digunakan dalam pengucapan yang disampaikan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Ihmad. Okey, pelbagai strategi yang boleh dimanfaatkan oleh para pengucap awal atau para da'i dalam menyampaikan sesuatu pengucapan tersebut supaya ia lebih berkesan. Okey, kalau kita tengok kepada pengucapan Tuan Guru, beliau menggunakan strategi yang dapat memberi dan dapat menarik para mad'un untuk mendengarnya. Okey, antara strategi atau pendekatan yang digunakan oleh beliau adalah pertama, beliau menggunakan manhaj aqli. Manhaj aqli yang mana kita telah ketahui beliau menggunakan manhaj aqli dalam menggerakkan ketiga-tiga metod tersebut. Metod yang telah diterangkan seperti bil hikmah wal mau'izatul hasanah wa jarihum billatihi ahsan. Beliau menggerakkan ketiga-tiga metod tersebut dengan menggunakan manhaj aqli dan menyebabkan para pendengar itu berfikir dan dapat menilai sendiri. Beliau juga bijak dalam menyusun kata-kata dan memasukkan kisah-kisah yang mendorong para mad'u untuk berfikir dan mengambil iktibar daripada kisah tersebut. Okey, penyampaian yang disampaikan oleh beliau bukannya tidak jelas, tetapi baik dan jelas dalam menyampaikan sesuatu kisah-kisah seperti kisah-kisah para rasul, dan menyebabkan para mad'u atau audiens merasa rugi sekiranya terlepas. Okey, seterusnya masuk kepada teknik yang kedua ataupun strategi yang kedua yang digunakan, ialah beliau banyak menggunakan penggunaan dalil, iaitu dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Sebagai para da'i, penyampaian yang disampaikan haruslah benar, iaitu tidak batil, dan sesuatu penyampaian tersebut lebih cantik sekiranya, lebih kemas, lebih kukuh sekiranya dibuktikan dengan hujah-hujah daripada Al-Quran dan Hadis. Okey, hujah-hujah yang daripada Al-Quran dan Hadis ini dapat menambah keyakinan terhadap sesuatu perkara. Sebagaimana penyampaian Tuan Guru, sesuatu kenyataan yang disampaikan oleh Tuan Guru, ia mengeluarkan sesuatu kenyataan tersebut disertai dengan hujah yang hujah sama ada sama ada hujah tersebut dari Al-Quran maupun Hadis. Okey, penyampaian Tuan Guru tidaklah terlepas dari perhatian para audiens kerana beliau menggunakan pengukuhan atau menggunakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Dan seterusnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah strategi yang digunakan oleh beliau adalah pergerakan badan dan penampilan diri. Okey, penampilan diri merangkumi gaya atau bahasa yang bukan lisan dan merupakan salah satu elemen penting bagi pengucapan awam. Okey, menampilkan pelbagai gerak badan seperti kelakuan tangan, jari dan badan semasa menyampaikan pengucapan tersebut. Itu adalah pengertian kepada pergerakan badan. Pergerakan badan ini dapat membuatkan para pendengar menjadi lebih cepat menilai terhadap perucap yang berada di hadapan. Okey, kalau kita tengok Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Ihmad, beliau menggunakan pergerakan tangan sebagai isyarat untuk melambangkan situasi yang diceritakan dan menyebabkan para mad'u dapat menyelami situasi tersebut. Masuk kepada yang keempat. Yang keempat, strategi yang digunakan adalah penggunaan nada suara. Penggunaan nada suara yang sesuai dengan situasi. Okey, kita tengok. Penggunaan nada suara yang lembut dan berhemah ini merupakan salah satu daripada penggunaan yang digunakan oleh Tuan Guru. Okey,
penggunaan ini dapat menarik perhatian para pendengar untuk menghormati dan menilai sesuatu ucapan yang disampaikan oleh beliau. Okey, merujuk kepada penggunaan nada suara, beliau menggunakan pendekatan ini dalam menyampaikan pengucapan beliau dengan nada suara yang mana nada suara tersebut adalah tinggi, rendah, sederhana dan mengikut kesesuaian maksud ayat tersebut. Ini merupakan salah satu pendekatan yang bijak. Seterusnya, dari sudut tempo penggunaan suara, penggunaannya, beliau menyampaikan sesuatu mesej atau pengucapan itu tidaklah terlalu laju dan tidaklah terlalu perlahan, kerana sekiranya terlalu laju, para pendengar atau audiens tidak dapat menangkap mesej yang ingin yang disampaikan oleh beliau. Dan jelaslah di sini bahawa penggunaan nada suara amatlah penting kepada pengucapan awam. Okey, seterusnya masuk kepada yang kelima. Yang kelima adalah ria air muka. Dalam ria air muka ini merupakan sesuatu yang paling jelas untuk membaca mesej yang tersirat terhadap pengucap awam. Selain itu, ria air muka juga menggambarkan percakapan seseorang itu sama ada benar atau tidak benar. Sebagaimana yang digunakan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Ahmad, beliau menyampaikan ceramahnya dengan menunjukkan ria air muka yang jernih, menyebabkan para pendengar suka melihat kepadanya. Hai, Assalamualaikum. Sekali lagi bersama saya Hasan Sarofi. Pada kali ini untuk tajuk ini, untuk topik kali ini kita akan membicarakan mengenai contoh-contoh ayat ceramah Tuan Guru Hari bersama dengan penerangan daripada ayat beliau. Antara yang beliau terangkan dalam banyak-banyak video beliau yang saya boleh ketengahkan adalah seperti mana beliau berbicara mengenai hati. Hati ini diumpamakan seperti mana tapak kaki. Sekiranya apabila tapak kaki kita lembut, maka setiap benda yang tajam kita akan rasa mudah sakit. Kita akan rasa mudah terasa kesakitan itu pada kaki. Berbeza dengan kaki yang sudah keras kulitnya, yang sudah berselaput dan berseliput dalam kulitnya itu, maka sudah tentu apabila terkena pada benda-benda yang tajam dan menyakitkan, tetapi ia tidak akan menyakitkan. Benda ini sebenarnya diumpamakan seperti mana hati kita apabila ianya sudah terlalu keras, maka setiap dosa yang kita lakukan tidak akan kita rasa bersalah. Akan tetapi apabila dosa kita sentiasa disucikan dan juga sentiasa diperbaharui dengan zikrullah dan juga amal ibadat, maka sudah semestinya ia diumpamakan seperti kaki yang berkulit lembut. Setiap kali melakukan kesalahan, maka dia akan merasakan kehendaknya itu kepada taubat. Yang kedua pula, bagaimana kita melihat pada pandangan Tuan Guru berkenaan dengan kehidupan. Kehidupan kita ini diibaratkan seperti sebuah kereta yang berjalan dan bergerak tanpa ada brek, maka ianya sukar untuk dikawal dan juga diawasi daripada melanggar kereta harapan ataupun halangan yang lain. Seperti mana juga kehidupan kita yang sentiasa bergerak, sehinggalah kita ditamatkan riwayatnya. Sekiranya kita tiada pedoman untuk dipegang sebagai petunjuk dan juga batu asas, maka kita ni seolah-olah seperti kereta yang melanggar apa saja di hadapannya, kerana kita tidak ada penghalang dan juga kata titik pertemuan dengan, dan kita tidak ada penghalang dan juga apa yang dikatakan sempadan dalam hidup. Seperti dan Al-Quran ini kita dianggap sebagai brek pada kereta, kerana dalam kehidupan kita ni kita perlu ada pengawalan dalam hidup kita, bukan sewenang-wenangnya untuk menikmati segala kehidupan yang dihidangkan di hadapan kita. Manhaj al-akli merupakan
merupakan suatu pendekatan yang antara yang terbaik yang telah disiapkan oleh para ulama kita pada zaman dahulu, supaya kita boleh berpegang dan juga kita boleh amalkan pada zaman sekarang. Dan kita tidak menafikan sumbangan ulama yang mana idea-idea mereka ini bukan saja disedek sebarangan, bahkan dirujuk dan juga dilapisi dan diasasi dengan wahyu daripada Tuhan dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita dapat ambil daripada pengajaran yang disampaikan oleh Tuan Guru yang Abdul Aziz ini adalah selain daripada mengamalkan manhaj al-aqli ini, beliau secara langsung telah menunjukkan dakwah beliau melalui dakwah bil hal, kerana kebanyakan apa yang beliau pertuturkan sebenarnya merupakan jalan hidup beliau itu sendiri. Jadi secara ringkasnya, apa yang kita boleh simpulkan adalah manhaj al-aqli merupakan jalan yang terbaik. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.